بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita berterusan untuk tadabbur surah Hud, dan Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudah sampai pada kisah Sahabat Madian, kaum Nabiullah Shu'aib. Sebahagian daripada kisah Nabiullah Shu'aib kita sudah sampai, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kelas yang sebelum ini kita ada ceritakan tentang kisah Nabiullah Hud, kisah Nabiullah Lut, maaf, tentang kisahnya bagaimana kaumnya apabila malaikat datang kepadanya, kaumnya datang padanya, dia nak juga untuk datang untuk membuat pada dosa dengan orang itu, ataupun diambilkan pada orang itu. وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي كن أطهر لكم. Bila Nabi Allah kata badannya, kaumnya itu datang untuk apa? Untuk lakukan fahisyah, luwatah. Dia nak lakukan dengan tamunya. Dan di masa itu, seperti mana kita ceritakan, itu adalah Nabi Allah Lut kata haulai banati. Maksud dekat situ adalah ini adalah pada perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita ahli qarya itu, ataupun ahli kan itu, kawinlah dengannya. Ihunna atharu lakum, itu adalah lebih baik. Adalah orang itu kata pada Nabi Allah, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kau tahu kami kenapa datang ke sini. Kami nak orang itu bukan nak adalah pada kaum wanita. Jadi kaumnya adalah masyhur di masa itu adalah nak lelaki dengan lelaki. Walayazubillah. Naam. Dan qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kata Nabi Allah Hud pada orang itu, kalau saya boleh nak tolakkan kamu semua itu, atau nak halangkan kamu pada melakukan seperti itu, saya akan lakukan seperti itu. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم. Naam. Dan di masa itu, seperti mana kita ceritakan di kelas yang sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam hadis, rahimallahu akhi Lut laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dalam bab ini, seperti mana dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, qalu ay ya Lut, na'am, dalam waltaja ila ashirati wa ansari ila ashirati wa ansar tahmini minkum la fa'altu. Kalau saya boleh adalah nak pergi kepada satu kaum ataupun kepada orang yang lindungkan ataupun pada orang yang bantukan saya. Naam. وهنا يكشف نعم ويعرفون لوط عليه السلام في الحقيقة sampai pada ayat لا تأسلام. نعم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك. نعم أي قالت كانت الملائكة pada نبي الله لوط يا نبي الله لا تجر ولا تقلق علينا, jangan takut tentang kita. Seperti mana kita kata, yang datang pada Nabi Allah Lut itu adalah malaikat, tapi serupa bashar, serupa adalah manusia. Seperti mana kita ceritakan di kelas yang sebelum ini, al-malaikat tatashabbah, boleh adalah jadi serupa pada manusia.
Dia kata malaikat kata pada Nabi Allah Lut, "Nahnu malaika arsalna Allah lihaula liihlaki haula." Kami adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita untuk hancurkan orang itu ataupun untuk balaskan untuk orang itu. Dan jangan takut, tidak akan sampai pada kamu dan kepada tetamu kamu. Fakhruj, maka keluarkan dengan keluarga kamu dengan keluarkan dengan keluarga kamu dengan kaum kamu pada malam. Sebelum adalah masa pagi. Inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh qarib. Sesungguhnya adalah masa akan turunkan azab di atas orang itu adalah pada pagi. Naam, alaysa as-subh alaysa as-subh biqarib. Naam. Dan adalah malaikat di masa itu tahzirkan kepada kepada Nabi Allah Lut dan kaumnya. Untuk apa? Untuk tidak pandang ke belakang. Maksudnya jalan tinggalkan orang itu. Kenapa? Untuk tidak adalah dalam hatinya maksud kesian ataupun perasaan pada orang itu. Apabila akan jadi pada orang itu, bumi akan balik. Naam. Wa yusbih 'aliha safilah, akan jadi bumi itu seperti mana bumi itu akan jadi bawahnya ke atas. Maksudnya akan turunkan azab dan dahsyat di atas orang itu. Naam. Kecuali pada imra'ah Nabiullah Lut tetap akan dapat apa balasan untuknya. Disebabkan seperti mana kita ceritakan pada kelas sebelum ni, disebabkan kharajat ma'a zawjiha falamma sami'at hadha haddatul azab iltafatat wa qalat wa qaumah. Disebabkan imra'ahnya ataupun isterinya apabila dia keluar dengan Nabiullah Lut adalah dia dengarkan pada azab yang dirasakan pada azab yang terjadi kepada kaumnya, dan dia terpanding pada belakang, kemudian dia kata wa qaumah, wahai kaumku. Kemudian adalah dikenakan pada apa, pada batu, kenakan pada batu yang alimnya. Kemudian adalah فأدركها حجر فقتلها. بعد كنا بعد بانتو kemudian adalah dia mati. Dan فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Apabila datang izin Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya masa turunkan azab, jadikan adalah seperti mana seperti mana وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل, turunkan di atas orang itu adalah batu-batu daripada sijil. Sijil mandur musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Dan batu-batu itu dikenakan pada orang-orang yang zalim itu, pada kaum Lut. Naam. Naam, mandud maksudnya adalah seperti mana hujan. Batu itu turunkan seperti mana batu hujan. Subhanallah. Musawwama, dan batu itu adalah ada tanda badannya, dihantar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan adalah batu daripada bumi. Wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, ay maksudnya batu. Walaysat hadhihi al-qaryah al-muhlika biba'ida an kuffar Quraisy. Kita ceritakan hal orang itu, hal kaum Lut itu tidak ada jauh beza dengan apa, dengan kaum Quraisy. Datang ayat ini diceritakan untuk tentang untuk berhati-hati pada kaum Quraisy. Dan wa innakum latamurruna 'alaiha musbihina wa bil-laili afala taqilun. Dan ini adalah mengatakan tentang apa, tentang azab kepada kaum Lut, seperti mana yang terjadi padanya, supaya jadi ingatan kepada kaum Quraisy pada amalannya, pada apa yang dilakukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa innakum latamurruna 'alaiha musbihin wa bil-laili afala tu'qilun. Wa hakadha. Naam. Dan kemudian datang hadis ataupun cerita tentang ahli Madian. Sudah selesai kisah Nabiullah Lut. Naam, kita sudah ceritakan pada kelas yang sebelum ni, boleh rujukkan insya-Allah. Ini adalah dengan cara ringkas akhirnya supaya ikatkan dengan selepasnya. Kemudian adalah datang ceritakan kepada ahli Madian. Siapa ahli Madian itu? Adalah kaum Nabiullah Shu'aib. Nabiullah Shu'aib adalah daripada satu kumpulan ataupun satu kabilah dipanggilkan Madian. Madian itu kat mana? Madian itu adalah daripada
atraf Syam, daripada nahiat Hijaz. Dia adalah pada tepi-tepi pada bumi Syam, dekat pada sebelah Hijaz. Dia adalah wahyu min anbiya al-Arab, dan dia adalah salah seorang daripada nabi-nabi Arab, pada keturunan Arab. seperti mana عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata baginda Nabi Muhammad SAW di hadis yang panjang yang sebutkan tentang para nabi dan mursalin, arba'a min al-Arab, empat nabi daripada keturunan Arab, daripada Arab, yaitu Hud wa Shu'aib wa Salih wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Hud, Nabi Allah Shu'aib, Nabi Allah Salih, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Naam. Dan ahli Madian itu apa? Kenapa panggil ahli Madian? Wa ila Madiana akhahum Syu'aiban. Kenapa panggil ahli Madian? Ahli Madian iaitu ashabul Aikah. Siapa itu ashabul Aikah? Ashabul Aikah adalah salah satu kumpulan daripada kumpulan Arab, daripada aswa' nas muamalah, daripada kumpulan yang muamalatnya sangat tidak baik. Naam. Dan orang itu adalah memutuskan jalan kepada orang yang musafir, maksudnya qutta'in turuq. Naam. Atau yaqta'una tariq 'ala al-musafirin, maksudnya orang yang berhenti di jalan tunggu orang musafir untuk apa? Untuk rampas ataupun ambilkan apa yang ada dengan orang itu. Naam. Wa yukhifuna al-marrah, dan adalah mentakutkan pada orang yang lalu daripada dan itu. Wa ya'buduna al-aikah, dan dia ibadah ataupun kepada apa? Kepada aika. Apa itu aika? Aika adalah maksud badannya syajarah. Naam. نعم والأيكة هي الغيطاء التي تنبت ناعم الشجر. Maksudnya adalah buku-buku yang halus. Wallahu ta'ala alam. Dan kaum itu adalah di antara sifatnya adalah yubkhisuna an-nasa asya'ahum. Adalah yubkhisuna an-nasa asya'ahum. Maksudnya kalau ada orang ada sesuatu adalah dikirakan macam macam tidak bagi nilainya dengan cara yang betul, dan di antara sifat orang itu adalah dimainkan pada timbangan. Maksudnya dia kurangkan ataupun tidak bagi hak yang betul pada orang yang ambil badannya. Naam. Faedah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, قال كانوا قوما طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا عليه السلام كذاب فلا يفتنكم في دينكم. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia adalah satu kaum yang dahsyat, dan kaum itu adalah kaum yang tughat, yang zalim. Maksudnya didudukkan pada tepi-tepi jalan, fayukhbiruna man ata alaihim, dia ceritakan seperti mana kita tadi cerita, kata orang itu adalah qutta'in turuq, yakni orang yang duduk di jalan tunggu orang kafilah ataupun tunggu orang yang berlalu dari situ supaya apa? Rampas ataupun ambil apa yang ada pada orang itu. Jadi di antara caranya juga, orang itu apabila ada orang lalu datang kepada kawasannya, dia ceritakan badannya, kamu janganlah ikut badan Shu'aib, jangan ikut badan Nabi Allah Shu'aib, jangan ikut badan Shu'aib, kerana dia adalah menipu. Diceritakan seperti itu. Fala jangan adalah ubahkan agama kamu. Itu adalah hal kaum Madian. Naam. Dan Madian itu adalah daripada anak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Madian itu adalah pada anak keturunannya, maksud aslinya pada anak Nabiullah Ibrahim. Wa kanu ala dinihi hatta ghayyaru dinahum wa abadul asnam. Dan dia awal-awalnya kaum Madian itu adalah mengikut pada Nabiullah Ibrahim. Kemudian adalah sampai satu keadaan ditukarkan agamanya, dan dia ibadah kepada patung. Naam, kepada asnam. Naam. Dan di antara sifat Nabiullah Shu'aib adalah dia salah seorang yang juga khatiban fasihan qawiyul hujjah. Adalah seorang yang pandai bercakap, dan juga dia adalah fasih. Naam, qawiyul hujjah adalah hujjahnya kuat. Yulaqab bi khatibil anbiya, dipanggilkan khatib para nabi. Maksudnya dia adalah seorang yang bercakap dengan hebat, dan juga adalah hujjah-hujjah
yang kuat. Disebabkan apa? Disebabkan adalah dia kira di antara orang yang murajaah kepada kaumnya. Maksudnya adalah orang yang selalu dakwah kepada kaumnya. فأخذ يدعو قومه ويحذرهم مما فعل الله بقوم لوط. Dia adalah ceritakan pada kaumnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan kaum Nabi Allah Lut sebelumnya. Sebelum itu bagaimana halnya? Disebabkan kaum Madian itu adalah dekat pada tempat kaum Lut. نعم لقرب منازلهم لقرب مساكنهم نعم وأن يترك عبادة الشجر لا تنفع ولا تضر. Dan adalah didakwah pada orang itu untuk tinggalkan ibadah pada apa? Pada syajar, buku-buku yang tidak ada manfaat pada badannya. Naam. Dan dia adalah syari pada halal dengan rezekinya, dengan apa yang dia dapat pada rezeki dengan dan juga dalam perniagaannya. Kita sudah sampai pada ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ila madyana akhahum syu'aiba ayat 84. Ayat 84. Pada qawli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budu allaha ma lakum min ilahin ghairuh. Naam, Nabiullah ma lakum من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نعم. أي مقصود Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada kabilah Madian seorang rasul namanya Shu'aib, dan hantar pada kabilah itu seperti mana kita ceritakan, cerita itu adalah kabilah Madian. Dan maksud akhahum Shu'aiba bukan adalah maksud adalah dimaksud adalah pada ashirah atau pada kumpulan itu, bukan adalah pada nasab. Dan dia adalah pada asyrafihim nasaban, dia paling baik di antaranya adalah nasabnya, seperti mana kita ceritakan tadi, adalah dikirakan di antara seorang pada para nabi yang Arab. Adalah seperti mana kita ceritakan adalah Nabi Allah Hud, Shu'aib dan juga Saleh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Untuk apa? Untuk ingatkan pada orang itu untuk dakwah kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ibadah kepada selainnya, dan untuk ingatkan badannya pada azab. Dan juga adalah wala tanqusul mikyala wal mizan, adalah dia larangkan orang itu atau apa untuk memainkan timbang, tidak menipu dalam bab itu juga. Dan Nabiullah kata padanya, inni arakum bi khair, sesungguhnya saya lihat kamu adalah dalam keadaan baik pada rezeki dan adalah banyak pada harta. Kenapa kamu sampai buat macam tu, menambilkan pada hak yang bukan hak kamu, ataupun maksudnya memainkan pada timbang itu bagi korang dan sebagainya. Sesungguhnya adalah takut untuk kamu adalah jadi azab yang dahsyat yang turunkan di atas kamu. Fa inna min azabi yawmin ha'il yuhitu bikum. Nah, seperti mana wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Aku untuk kamu, kalau kamu berterusan seperti itu, adalah dapat azab yang dahsyat pada kamu akan kena. Naam. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatkan pada kaumnya untuk apa? Untuk tidak melakukan seperti amalan yang seperti itu, amalan yang tidak baik, dan amalan yang tidak baik pada cara dia untuk jual beli, tidak bagi hak orang betul-betul dengan cara yang sempurna. Naam. Naam, dan itu adalah ingatkan pada itu adalah secara itu adalah kira zalim pada orang, tidak memberi pada haknya dengan cara sempurna, dengan cara adalah kurang pada bab ini, kurang pada haknya. Dan Nabiullah Aib beritahu badannya, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalau kamu orang yang beriman betul, apa yang baki pada kamu, pada untung, itu adalah lebih baik pada kamu daripada yang kamu ambil. Maksudnya, wa ma ana alaikum bihafiz. Saya bukan orang yang raqib atas kamu, maksudnya akan lihat kamu dalam semua keadaan. Tapi bertahulah apa yang kamu lakukan itu adalah benda yang tidak betul.
dan akan adalah balasan untuk amalan kamu. Maksudnya akan ada hisab pada apa yang kamu buat. Dan Nabiullah Shu'aib cakap seperti itu adalah sebab kasihan pada kaum itu. Apa yang dia lakukan pada amalan. Sebab dia tahu itu amalan ini adalah habisnya. Maksudnya akan ada azab untuk orang itu disebabkan dia tidak mengamalkan dengan cara yang betul. Maksudnya mengambil hak orang. Apa kaumnya cakap kepada Nabiullah Shu'aib? Apa dia jawab? قالوا يا شعيب أصلواتك dan صلاتك dalam riwayat riwayat Hafs ada salatuka dan ada salawat dalam riwayat yang lain as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid. Yani kata kaum Shu'aib, kata kaum Allah Shu'aib kepadanya, kaum sufaha, Adinuka ya Shu'aib ya'muruka bihadha? Adakah agama kamu yang suruh kamu buat seperti itu? Dakwah kita untuk hal ini, untuk kita tinggalkan amalan ini. Dan tujuannya pada perkataannya itu adalah untuk menghinakan badannya. Bukan adalah ini soalan untuk nak tahu jawapannya. Itu adalah soalan seperti ini. Yani, adakah agama kamu ajar kita seperti itu? فإنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة والعبادة. Disebabkan Nabi Allah Shu'aib adalah dia adalah seorang yang membanyakkan pada salat dan ibadah. Yani, adakah salatuka tad'uka li an ta'murna bi tarki ibadati al-awsan? Qaumnya kata, adakah salat kamu ajar kita untuk apa? Untuk kita tinggalkan pada ibadah kepada awsan? وقد توارثنا عبادتها أبا عن جد. Dan kami adalah mengambilkan ibadah itu, maksudnya ibadah kepada selain Allah, melalui ibadah keturunan-keturunannya. Naam. Jadi dia kira sudah lama dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba adalah seorang Nabi kata padanya, tinggalkan ibadah awsan itu. Naam. Nah, dan juga adalah adakah pada agama kamu yang ajarkan untuk kita tidak lakukan pada timbangan seperti itu? Maksudnya tatfiful kail wal mizan adalah maksudnya kurangkan pada timbangan itu, tidak berihak. Adakah agama kamu ajar seperti itu? Adakah kamu, orang itu kata lagi, adakah kamu nak tinggal, nak bagi kita adalah kita dalam keadaan rugi, maksudnya kita tinggalkan untung. Adakah qalu an natruka wa naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Fahal antal aqil muttasif dan orang itu kata, adakah perkataan kamu ini itu dikeluarkan daripada orang yang halim rashid, maksudnya adalah orang dalam keadaan fikiran yang baik. Subhanallah, orang itu semua soalannya itu dengan sukhriyah, bukan soalan untuk istifham, untuk nak tahu jawapan seperti itu. Yastahzi'una wa yaskharuna minhum. Yani orang itu menghinakan pada Nabiullah Shu'aib. Yani maksud pada orang itu seperti mana orang itu kata, lasta bihadzal qawli bi'aqil wa innama anta majnun qabbahahumullah wa aghzahum. Yani seperti mana orang itu kata pada Nabi Allah Shu'aib, sesungguhnya kamu apa yang kata itu bukan adalah kata orang yang aqil, bukan kata orang yang akalnya sempurna, tapi itu adalah kata pada orang yang tidak sempurna. Waliyadzubillah. Qabbahahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala na'am, semoga Allah Subhanahu wa taala balas pada orang itu. Na'am. Dan Nabiullah Shu'aib da'ahum ila tauhid. Nabiullah Shu'aib adalah ajak orang itu untuk apa? Untuk tauhidullah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik dengannya dan tidak ada selain badannya. Wa tarkul bukhsi fil mizan, dan tinggalkan untuk apa? Untuk tidak melakukan adalah main-main di pada timbang. Nah, faraddu alaihi fil amrain, dan maka orang itu tidak mengikut pada badannya. Nah, seteruskan, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Naam. Kata Nabiullah Shu'aib kepada orang itu, wahai kaumku,
beritahu pada aku kalau saya ini adalah dalam hujah yang kuat, saya ada dalil yang kuat dan hujah yang kuat daripada Tuhanku pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah beri pada aku ni adalah beri pada saya, Nabi Allah Shu'aib kata, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada saya adalah nubuwah, jadi seorang nabi dan juga hikmah. Adakah sahih padaku adalah tinggalkan kamu dalam keadaan sesat dan tinggalkan kamu tanpa saya ajak kamu kepada agama yang betul? Walastu uridu an anhaakum an syai' summa af'aluhu. Dan adakah saya suruh kamu tidak lakukan sesuatu kemudian saya lakukan? Wa innama amurukum bima amuru bihi nafsi. Yakni sesungguhnya saya suruh kamu melakukan apa yang suruhkan pada diriku. Yakni dakwah ini bukan adalah saya suruh kamu buat baik tapi saya lupa diri saya. Tak, itu untuk perkataan untuk diri saya juga. Wala uridu bida'wati illa salahikum wa falahikum. Saya dengan dakwah itu yang itu adalah hanya nak apa? Nak adalah baik untuk kamu dan untuk kamu berjaya. Ala qadri istita'ati, apa yang saya mampu untuk lakukan. Walaysa taufiqul 'abd illa al-khair illa bima'unatihi subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala firman wa ma taufiqi illa billah. Yani kemudahan itu daripada Allah, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan maunah daripadanya. Maksudnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila orang bertawakul atasnya. Wa ilaihi arji'u bit-taubah wal inabah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan saya kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa. Kemudian Nabi Allah Shu'aib adalah hadzarahum, ingatkan pada orang itu pada jika dia berterusan dalam keadaan seperti itu apa yang akan berlaku padanya. Nabi Allah Shu'aib ingatkan pada orang itu seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أي maksudnya jangan adalah keadaan kamu ini adalah berterusan seperti itu untuk melawanku dan adalah benci, dan tinggalkan iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab balasan untuk hal kamu seperti ini, kalau kamu berterusan seperti ini, akan berlaku pada kamu seperti mana jadi kepada kaum-kaum yang kufar, adalah kaum Nuh, yang tidak beriman badannya, yang Allah Subhanahu wa taala hancurkannya, habiskannya dengan apa? Dengan tufan, maksudnya dengan banjir. Dan kaum Hud, yang Allah Subhanahu wa taala hancurkannya, habiskannya dengan apa? Dengan rih atiyah, adalah maksud angin yang kuat. Dan juga kaum Saleh, yang tidak beriman padanya, iaitu adalah yang Allah SWT hancurkannya, habiskannya dengan apa? Dengan bukaan pada bumi, zalzal ataupun rajfah, bukaan pada bumi yang habiskan semua orang yang di atas muka bumi itu. Wa ma diyarul zalimina min qaumi Lut ankum ba'ida. Dan kaum Lut itu tempat-tempatnya bukan jauh sangat pada kamu, dekat pada kawasan kamu. Alladhi qalaba Allahu diyarahum wa amtara bil hijarah, yang Allah SWT terbalikkan buminya ataupun tempatnya jadi pada bahagian bawah, bahagian atas dan bahagian atas bawah. Maksudnya hancurkan semua yang atas bertempatnya. Dan Allah SWT balingkannya seperti mana kita ceritakan tadi, balingkan yang kaum itu, kaum Lut, dengan apa? Dengan batu-batu. Maksud kena dengan malaikat batu, baling pada kaum itu dengan batu. Afala tatta'idhuna wa ta'tabirun, yani bukan ini adalah berhati-hati tentang bab ini dan ambillah ibrah daripada itu dan istighfar kepada Tuhan kamu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, taubat. Naam, minta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi rahimun wadud. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, terimakan istighfar, terimakan taubat hambanya dan terimakan taubat pada hambanya. Apabila jadi seperti itu, kaumnya jawab apa? Qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak.
wa ma anta alaina bi'aziz. Orang itu kata pada Nabiullah Shu'aib, kata, ya Shu'aib, kami adalah tak faham apa yang kamu cakap banyak-banyak tu. Apa yang kamu kata pada kata-kata kamu, kita tak faham. Wala quwwa laka, wala man'a fina. Yani maksudnya adalah kaum yang adalah, kamu tu bukanlah adalah orang yang kuat, bukanlah orang yang hebat, dan bukanlah orang yang kuat, dan juga adalah kaum ataupun orang yang mengikut pada kamu bukan adalah banyak. Wa ansaruka kulla qalilah, adalah yang mengikut pada kamu adalah sikit. Dan kalau tidak, kami akan, kalau tidak adalah ashiratuka, adalah, atau walaula rahtuka la rajamnak, kalau bukanlah adalah pada orang yang mengikut pada kamu, kami akan baling kamu, maksudnya dengan batu, rajamnak, akan baling kamu dengan batu, dan akan matikan, ramiyan bil hijarah, maksudnya akan balingkan dengan batu, dan matikan. Walasta indana bimukarram wala muhtaram, dan bagi kita adalah kamu tidak ada siapa-siapa, maksudnya kita akan habiskan, kita tidak ada, maksud dia tidak beriman, itu adalah syarat seorang Nabi, dan juga tidak ada berhargai pada apa yang dia cakap. Jadi baginya macam boleh dia nak lakukan seperti itu. Ha? Naam, hatta namtani' min rajmika wa innama natrukuka mura'atan li hurmati qaumika alladhina hum ala dinina. Tapi kami tinggalkan kamu disebabkan kaum kamu yang mengikut pada sama dengan agama kita. Nah, orang itu jadikan perkataan Nabiullah Shu'aib yang penuh dengan kata hikmah dan mau'izah dan ilmu-ilmu daripada adalah pada kata-kata dia, maksudnya seperti mana kata tidak ada manfaat. Orang itu rasa seperti itu. Ma'anna, walaupun kata-kata Nabiullah Shu'aib jelas. Apabila kata badannya tinggalkan ibadah itu, pada ausan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan main pada timbangan, adalah tidak beri hak orang betul-betul, dan bercukuplah pada untung yang kamu dapat daripada untung itu adalah lebih baik daripada yang lain. Nah, kalam Nabiullah Shu'aib adalah jelas, tapi orang itu tidak mengikut pada bab ini. Dan seperti mana adalah ceritakan tadi di awal-awal pada kisah Nabiullah Shu'aib, kita kata dia adalah seorang yang dipanggilkan khatibul anbiya, yakni orang yang khatib, orang yang bercakap baik, daripada maksudnya orang yang pandai bercakap, pandai hujah, pandai keluarkan hujah, pandai bagi dalil-dalil dan sebagainya. Nah, tapi walaupun orang seperti itu, orang itu tidak mengikut pada Nabiullah Shu'aib. Nabiullah Shu'aib kata padanya, qala ya qawmi arahti a'azzu alaykum min Allah wattakhaztumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit wa ya qawmi i'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Yani kata badannya Nabiullah Shu'aib adalah muwabbikhan lahum wa munkiran, yani adalah kata badannya dengan cara macam tegur pada orang itu pada apa yang dia kata. Adakah ashiraku, ataupun maksudnya kaum yang mengikut pada kaumku itu adalah lebih kamu takut daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggalkan adalah qatli min ajli qaumi, kamu tinggalkan adalah tidak bunuhkanku disebabkan kaumku, dan tidak wala tatrukunahu min ajlillah, dan kamu tidak tinggalkan bunuhku sebabkan kerana Allah. Yani adalah orang itu tinggalkan sesuatu itu, tidak melakukan adalah bunuh pada Nabiullah Shu'aib kerana apa? Kerana kaumnya. Tapi tidak tinggalkan itu, sesuatu itu amalan yang tidak baik itu kerana Allah SWT, iaitu yang saya adalah orang alladhi ana nabiyuhu, yani maksudnya yang saya adalah seorang nabi daripadanya. Qala ya qaumi arabtu a'azzu 'alaykum min Allah wattakhaztumuhu wara'akum dhahriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Naam. Naam, waja'altum rabbakum khalfa dhahrikum kal syai'in mabuz, yani tidak fikir pada Allah Subhanahu wa taala, tidak fikir pada bab ini, hanya takut pada kaumku, jadi seperti itu. Ini adalah contoh Nabiullah Shu'aib beri pada orang itu.
Yuqalu liman ya'ba'u bi syai'. Naam. Macam contoh orang tu tidak adalah fikir pada benda itu, tinggalkan macam macam tu. Maksudnya orang itu tidak fikir itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa fikir untuk kaum, fikir tidak fikir pada Allah Subhanahu wa taala, tapi fikir apa kaumnya. Yani inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kamu adalah fikir, apa yang kamu ada dalam bab itu, apa yang kamu nak lakukan. نعم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. نعم dalam bab ini وسوف تعلمون, kamu akan tahu. Nabiullah Shu'aib kata pada orang itu ويا قوم اعملوا على مكانتكم, yani Nabiullah kata padanya, kamu buat apa yang kamu nak lakukan, dan tetapkan dalam keadaan kamu kufur dalam seperti itu. Dan saya adalah seorang tetap juga dalam dakwaku, tetapkan dalam yang membawa risalahku ataupun pada dakwaku apa yang saya membawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan tahu siapa yang akan turunkan atasnya azab. Yani akan datang, akan tengok, akan tahu siapa yang betul dan siapa yang salah. Tam, adakah saya ataupun kamu? Wasata'lamuna aidan man huwal kadhibu minna, dan akan tahu siapa yang menipu, saya ataupun kamu. Wantadhiru aqibatan, dan tunggulah masa azab yang akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya tunggu dengan kamu semua. Jadi tengok bagaimana hal kamu semua selepas ini. Naam. Kemudian kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, walamma jaa amruna, apabila datang masanya, maksudnya masa adalah turunkan azab di atas orang itu. Walamma jaa amruna najjayna Shu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Yani apabila datang masa turunkan azab di atas orang itu untuk hancurkan kaum itu semua, Allah Subhanahu wa taala selamatkan rasulnya Shu'aib dan juga orang yang beriman dengannya dengan rahmatnya yang mulia, dan datang sayha, panggilan adalah azab untuk orang itu semua. صاح بهم جبريل صيحة خرجت منها أرواحهم, adalah kan Nabi malaikat Jibril adalah sah bihim, jadi kan ataupun panggilan yang kuat. Apabila seperti itu, orang itu semua adalah keluar rohnya, maksudnya semua adalah mati. Fa asbahu mauta hamidin, jadi kan adalah orang dalam keadaan mati, tidak ada pergerakan langsung. كأن لم يقيموا في ديارهم ولم يعيشوا برهة من الزمن قبل ذلك, seperti mana keadaan orang itu tidak hidup seperti itu, tidak hidup dalam kawasan itu, macam tak ada siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa duduk di kawasan itu. Ala ab'adallahu haula al-ashqiya al-mujrimin min rahmatihi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jauhkan orang itu daripada rahmatnya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala jauhkan pada kaum yang sebelum ini, kabilah Thamud, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua. Dan ini adalah seperti dalam ayat yang terakhir, hujung ayat ini, ala bu'dan li madyana kama ba'idat Thamud, ini adalah seperti doa atas orang itu untuk Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua orang itu, hancurkan semua orang yang zalim. Sampai sini adalah kira kisah Nabiullah Shu'aib sudah sebahagian badannya sudah selesai, dan boleh kata kisah ini sudah membawakan semua poin-poin daripada kisah Nabiullah Shu'aib. Dan seperti mana kita ceritakan menengok pada bab ini adalah kaum Nabiullah Shu'aib, kenapa Allah Subhanahu wa taala hancurkannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala habiskan orang itu. Satu, orang itu ibadah kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala, adalah di orang itu ibadah kepada al-aikah,
Itu adalah seperti kita kata apa, pokok-pokok yang halus. Dan adalah orang itu di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab di atasnya, sebab orang itu adalah yutaffifun al-mikyal wal mizan. Orang itu memainkan timbang, tidak beri hak orang dengan cara sempurna. Dan di antara sifat orang itu adalah yubkhisuna an-nasa asya'ahum. Apa? Yubkhisuna an-nasa asya'ahum. Yani tidak beri hak yang betul kepada orang. Contohnya orang kata saya ada handphone ni nak jual. Asalnya harganya 500 contohnya. Tapi orang tu kata apa? Contoh, ini yubkhis an-nas asya'ahum. Apa makna yubkhis an-nas asya'ahum? Benda ni semua orang tahu. Contoh katalah handphone ni semua orang tahu harganya RM500. Tapi orang kata RM10 je. Bagilah haknya betul-betul. Tapi orang tu kata apa? RM10 saja. Ini dalam termasuk dalam mana ibkhas. Yani yubkhisun nasa asya'ahum. Nabi ini adalah ajarkan agama kita, ajar kita jangan wala tubkhisun nasa asya'ahum. Adalah kita jadi daripada orang yang yubkhisun nasa asya'ahum. Contohnya ada orang nak jual sesuatu. Orang itu kata harga benda ini seperti itu. Al-bay' ard wa talab. Yani kalau dia bagi tahu kita ada benda ni harganya macam ni. Kamu nak, kamu ambil. Kamu tak nak, dah tinggal. Dah kamu rasa mahal, tinggalkan. Tak payahlah duduk cerita lama cakap alah ni separuh harga, tapi padahal kamu tahu ini harganya bukan seperti itu. Contohnya harganya asal 500 tapi kamu kata 10 je. Asalnya kamu tahu ini bukan harga seperti itu. Mungkin adalah kurang sikit tapi tak adalah sampai seperti itu. Ini adalah termasuk dalam ibkhasun nasi asya'ahum. Nauzubillah min zalik, daripada sifat seperti itu. Seperti ini. Dan di antara sebab Allah SWT turunkan azab di atas orang itu disebabkan orang itu adalah di antara orang yang apa? Yaqta'un at-tariq. Dalam sukan jalan, maksudnya berhenti di tepi jalan, tunggu orang yang lalu. Kemudian apa? Ambil apa rampas ataupun ambil apa yang ada dengan orang itu dengan cara zalim. Maksudnya dengan tanpa hak. Naam. Dan di antara asbab juga orang itu larangkan orang sampai kepada Nabi Allah Shu'aib. Larangkan orang sampai pada Nabi Allah Shu'aib, ataupun orang itu ceritakan, cakap dengan orang yang dia nak iman adalah kamu janganlah mengikut badannya, jangan ikut badan Nabi Allah, jangan ikut badan Shu'aib. Orang itu ceritakan seperti itu. Naam. Dan orang yang nak iman adalah orang itu macam takutkan badannya. Kamu jangan beriman, jangan mengikut badannya sebab kamu akan laku pada kamu macam contoh masalah dan sebagainya. Dan adalah di antara sebab Allah SWT hancurkan kaum itu dan habiskannya disebabkan orang itu istihza, yakni menghina pada Nabiullah Shu'aib dan dia pegang pada apa yang dia ibadah dan tidak tinggalkan. Dia adalah menghinakan pada Nabiullah Shu'aib. Dan seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, qalu innama anta minal musahharin. Yani adalah orang itu menghina pada wama anta illa basharun misluna wa inna nadhunnuka la minal kadhibin. Orang itu kata pada Nabi Allah Shu'aib, kamu adalah orang yang bukan betul dan juga orang yang apa? Orang yang menipu. Naam. Adalah sambungan pada kisah ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita satu kali kita ceritakan kisah Nabi Allah Shu'aib semua. Ini yang kita lalu dengan kita dalam surah Hud adalah sebahagian daripada kisah Nabi Allah Shu'aib. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naam. Dan Alhamdulillah pada selepas ini akan datang sebahagian yang lagi pada sambungan pada surah Hud. Akan ada kisah seorang Nabi yang lain, iaitu Nabiullah Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Nanti akan ada insyaAllah pada kelas yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa ta'ala, dan semoga insyaAllah apa yang kita belajar ada manfaat dan kita amalkan dengan apa yang kita belajar. Banyak yang kita dapat pada kisah Nabiullah Shu'aib
kita sudah tahu adalah dia seorang daripada Nabi yang keturunan Arab, adalah kita kata ada 4 Nabi daripada Arab seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW ceritakan, adalah iaitu Nabiullah Hud, Shu'aib, Saleh dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah tahu sebab ataupun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab di atas kaumnya. Satu, dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak itu sahaja, tapi kaumnya adalah kaum yang tidak memberi hak pada orang dengan cara yang sempurna, membaikkan pada timbang, dan juga adalah kaum yang adalah dia melakukan adalah rampas ataupun ambilkan duit atau harta orang yang berlalu di jalan dengan tanpa hak, dan juga orang itu dia tidak bagi peluang untuk orang untuk tahu tentang agama Nabi Allah Shu'aib. Maksudnya orang tu larangkan orang untuk pergi kepada Nabi Allah Shu'aib untuk ambilkan badannya ilmu. Dan banyak lagi juga daripada poin yang kita belajar pada hari ini. Semoga insya-Allah Subhanahu Wa Taala ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sedikit daripada banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua. Kita alhamdulillah rabbil alamin masih lagi berterusan untuk belajar kita daripada tafsir yang saya gunakan kitab yang saya rujukkan untuk ceritakan pada kisah yang lalu-lalu dengan kita. Satu, saya rujukkan pada kitab Tafsiratul Uqala bi Qisasil Anbiya, kitab Tafsiratul Uqala bi Qisasil Anbiya, dan juga dalam melalui pada tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar itu adalah untuk Syekh Ali Sabuni rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama Syria. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita semua untuk hadir pada kelas ini. Semoga insya-Allah Subhanahu wa taala ada manfaat untuk semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ambil kesempatan pada hari ini untuk iklankan untuk insya-Allah Subhanahu wa taala kita ada lagi berapa tempat ataupun berapa untuk tadarrus malam masih lagi ada kosong. Ada berapa orang yang kurang. Kita ada berapa orang pada kumpulan tengah hari juga dan kumpulan petang. Kumpulan pagi, kalau insya-Allah cukup orang, kita akan buka kumpulan pagi. Sekarang kita ada 2 orang pada kumpulan pagi. Kumpulan malam, alhamdulillah sudah sempurna. Maksudnya sudah cukup orang. Dan tinggalkan pada kumpulan tengah hari dan petang dan juga pagi. Ada lagi kurang berapa orang untuk tadarrus bulanan. Bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita untuk tadarrus, masih lagi ada peluang insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ada kursus tajwid di hujung bulan ini. Kita akan ada satu kursus tajwid. Ajarkan pada semua siapa yang pernah hadir dengan saya ataupun pernah ikut dengan saya kursus tajwid sebelum ni, jom kita buat ulangan sama-sama insya-Allah. Insya-Allah akan ada iuran khas untuknya siapa yang buat ulangan. Dan juga jom kita insya-Allah share dengan kawan keluarga, mudah-mudahan insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan insya-Allah Subhanahu wa taala kita selain pada tadarrus, kita adalah untuk kelas tajwid, dan juga insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan ada kelas hafazan untuk surah alhamdulillah sudah surah Al-Waqi'ah sudah selesai, baru-baru ni sudah selesai. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan buat selepas ni surah Sajdah. Setiap adalah Khamis malam Jumaat orang kan baca surah Sajdah. Ini peluanglah pada kita semua untuk hafazkan surah Sajdah. Bagi orang yang dia belum lagi hafaz, ini peluang untuk kamu semua. Kita akan buat dalam masa insya-Allah lebih kurang seperti surah Al-Waqi'ah, kita buat dalam masa 40 hari. Maknanya lebih kurang dalam masa sebulan, termasuk ujian semua dalam masa 40 hari. Kita akan ambil sikit-sikit, kita akan hafaz sama-sama. Bagi orang yang berminat untuk nak hafaz surah As-Sajdah, insya-Allah boleh join dengan kita insya-Allah.
Bagi orang yang dia mungkin dah hafal tapi dia nak buat simak, nak simak dengan kita pun ada peluang, kita membuka peluang badannya untuk juga dia simak insya-Allah SWT. Surah As-Sajdah bagi orang yang biasa dia pergi solat di masjid, insya-Allah mungkin taklah susah untuk hafazannya. Dan juga Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, kita dalam kumpulan hafazan, kita Alhamdulillah ada semua guru-guru Masya Allah yang berpengalaman untuk nak ajarkan pada orang, insya-Allah mudah biiznillah SWT untuk kita hafaz sama-sama. Jadi ini peluang insya-Allah pada semua siapa yang berminat boleh join dengan kita biiznillah SWT. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga Allah SWT terimakan pada semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah khairan kepada orang yang membantu kita di Baitul Furqan, yang menginfakkan untuk kelas-kelas. Semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuknya. Dan semoga Allah SWT terimakan usaha kita semua insya-Allah. Dan semoga insya-Allah jadi amalan ini adalah di antara amalan yang akan ada balasan yang besar badannya di hari kiamat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa jum'ah mubarakah. Barakallahu fikum. Mengingatkan pada diri saya dan juga pada semua yang hadir untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita tidak lupa membaca pada surah Kahfi insya-Allah SWT. Siapa yang tidak baca lagi, bacalah surah Kahfi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Syekh. wabarakatuh. Assalamualaikum. الله. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.